ilahi. Tak ada masalah. Tetapi dia belajar ilmu tarekat, kalau akidah tak ada, lari. Ilmu tarekat itu ibarat katanya tiang pagar, betul? Kawasan. Kalaulah tauhid tak ada, ibarat kata tanah tak ada, pagar tu nak pocok atas apa? Faham masalah dia? Baik, nampak kaedah dia. Ibarat kata ilmu tu, tarekat tu tak ada masalah. Baik, kalau tak belajar ilmu tauhid, dua-dua ilmu fiqh dan tasawuf, jika tak ada tanah, tak ada tauhid, tak boleh nak pergi ke mana. Tempat dia buang sahaja. Nampak rupa dia? Sebab apa dia? Tak ada tempat nak letak. Tak, baik. Ilmu tu sufi tu ilmu tasawuf dah. Ilmu sufi, ilmu tasawuf salah. Ilmu suluk dia sama dah tu, ibarat tarekat sama tu. Ya tu nak cerita situ. Mursyid ni itu apabila dia belajar satu bab, dia buat hukum dia direct di segi situ, tak memahami di segi kaedah. Sebab kaedah dia tu 3. Kita buat contoh macam ni, kita nak tanam sayur, betul? Kita nak tanam sayur, tapi sayur tak ada tanah, jadi ke? Tak jadi. Maksudnya kita dah kenal Allah tapi tak sembahyang, boleh ke? Tak, tu kaedah dia. Itu apabila orang mengetahui ilmu tauhid, orang mengetahui ilmu fiqh, orang mengetahui ilmu tasawuf, dia boleh tahu dah kenapa tanah mati. Sebab dia pernah tanam. Kenapa buat pagar dia jatuh? Sebab dia pernah buat pagar. Kenapa akidah ni tak betul? Sebab dia ada ilmu akidah. Dia sampaikan ilmu ikut tertib dalam lingkungan 3 tu. Kalaulah dia belajar ilmu fiqh saja, hanya dia kata amal cara ilmu fiqh saja, tetapi tanah tak ada, nak bergantung kat mana? Nampak rupa dia? Itu nak dikatakan mursyid tu. Kalau zaman sekarang, hanya belajar ilmu amal, betul? Fiqh saja. Tauhid tu. Tasawuf lagi buang. Bukan kata apa dia? Kata ulama pengarang kitab tasawuf lagi. Nampak? Itu ibarat kata. Pak kita nak tengok situ. Apabila kita belajar ilmu yang tak mursyid, ilmu tak barakah dan amalan tak berkat. Itu tanda dia. Situ ya. Itu kata kita kena pilih guru. Itu kaedah saya bagi tahu awal tadinya. Guru yang mana? Pakaian kita jangan tilik. Nampak? Saya nak bagi nampak mudah-mudah ikutnya Hanabi yang sebut. Yang cari dunia. Jadi ustaz, cari dunia. Jadi guru, cari dunia. Tak jadi. Maksudnya apa? Tak dinamakan mursyid. Nampak kaedah dia. Soalahnya macam tu. Tak belajar ilmu fiqh, tak belajar ilmu tasawuf. Tapi dalam tu tak sebut kepada ilmu fiqh, dia belajar dia lebih kepada ilmu tasawuf. Tak belajar ilmu tasawuf, dinamakan bukan mursyid. Sebab apa dia? Tasawuf ni payah orang belajar, ilmu fiqh tu semua belajar. Betul? Semayang. Kadang-kadang belajar bab semayang tetapi tidak semayang. Tapi dia belajar. Hak ilmu tu sufi tasawuf dia tak nak belajar. Boleh? Masalah tu. Tu kena jaga tu. Saya sebut bentuk dekat apa dia soalan tadi? Kalau ini bukan nak tanya pengalaman. Dah tanya dah tu. Dah ada cucu ke apa ke, kita dapat apa orang kata? Dapat belajar. Anak cucu ke kita masukkan, bermakna kita nak tahu. Nak bagi cucu dapat. Berapa lama yang dia orang ni. Dia macam ni. Dapat sebagai ada kira ni. Baik-baik. Dia macam ni. Kalaulah macam mana nak ibarat katanya berapa lama tu belajar ilmu agama Allah minal mahdi ilal lahdi, daripada buai sampai ke liang rehat. Ngaji kitab, ngaji pondok tak ada tahun. Tak ada kelas, tidak ada tamat. Maksudnya orang tu lagi lama, lagi pekat. Lagi lama, lagi mekar, lagi pekat, lagi pekat, lagi pekat. Nak situ sebab apa dia? Tak habis. Maksudnya tu ulama setengah-setengahnya belajar 20 tahun baru sedikit. Sikit dia baru 20 tahun tu. Sebut kata mengaji pondok 20 tahun, Allah baru 20 tahun. Orang kata baru nak belajar lari. Nampak? Baru nak belajar lari cari benda-benda.
Nak carilah. Orang yang belajar 10 tahun baru berjalan nak mengintai-ngintai, belum kejar lagi. Masuk 30 tahun, dia berkaut dah. Lepas ni hantar anak mengaji 5 tahun dapat CJ, alim dah. Bukan saya nak tikai, saya minta maaf bukan minta maaf. So umpama kita buat bandingkan. Maksudnya budak zaman sekarang itu ikut zaman. Bila zaman sekarang 5 tahun dah habis dapat CJ, balik duk bermegah-megah dengan CJ. Betul? Padahal isi tidak ada, pokok ada tetapi tak berbunga berbuah. Maksudnya pokok ada, CJ ada tetapi tidak ada hasil. Bahkan ada hasil, pokok ada, buah ada tetapi ulat di dalam. Maksudnya apa dianya? Mengaji ilmu agama, balik mengajar tetapi tidak ada ikhlas mengajar. Hasil tak ada. Dimakan oleh ulat buruk. Nampak luar tu cantik tetapi dalam tu buruk. Itu nak keluarkan bukan mursyid. Nampak tak tu? Itu tanda katanya utama kita tanam dulu ikhlas. Macam kita sebut dulu, amalan nak dimakbul 2, ikut sunnah dengan apa dia? Ikhlas. Ikhlas dan sunnah. Sunnah bagi 2. Ya, baik. 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 Dia macam ni. Dia kita itulah katanya ulama, guru ini kita lebih kepada satu. Kalau guru banyak kita jadi keliru. Macam ni lah. Ayah 2 orang dalam rumah boleh tak? Contoh, bukan saya nak itu. Ayah 2 orang dalam rumah. Betul tak? Tak adanya sebenarnya. Ibu 2. Boleh ada. Tetapi adakah dua-dua tu nak sama? Tak, makna kata tak boleh. Dalam satu sangkar kucing jantan 2 tak boleh duduk. Betul? Nampak kaedah dia tu? Bermaknanya kita lebih kepada satu guru. Satu guru tu kita cari guru yang mursyid. Dan guru yang mursyid itu kita hanya bertuntut dengan dia sahaja. Jika kita nak ilmu yang lain, pergi tapi jangan tinggal guru ni. Sebab apa dia? Bukan kita nak kata dia sesat, tak. Bukan kita kata dia tak baik. Kita nampak kebaikan dia tu kita ambil. Ada masalah. Tetapi jangan tinggal yang mursyid. Sebab mursyid itulah tambah berkat. Nampak? Bukan nak kata ngaji yang lain tak boleh. Tidak ada. Bukan macam tu. Boleh faham dia masalah dia? Maksudnya kita belajar dengan guru yang mursyid, tapi kita lebih tumpu kepada guru yang mursyid. Yang tidak mursyid itu boleh kita pergi. Bukan kata bukan mursyid, tetapi ilmu dia tu sesat, boleh kita pergi mengaji, tetapi biar lepas fardu ain dulu. Boleh faham? Padahal hakikat dianya, kita dah sekarang ni duk mengaji dah ilmu sesat dengan ilmu tak sesat, betul? Duk buat bandingan ada dengan tiada. Dah ilmu sesat dengan tak sesat dah sekali dah. Nampak kaedah dia? Tetapi kita nak pergi belajar dengan guru yang lain, boleh. Dengan ustaz yang lain, boleh. Tetapi jangan tinggal yang mursyid. Ada masalah? Kalaulah kita lebih kepada bukan mursyid, bermaknanya kita ambil yang kurang barakah, yang tak ada barakah daripada barakah. Kita nak mana? Pilih 2 tu. Sebab apa dia? Allah Ta'ala dalam kitab Fiqhul Aqidah, dia kata macam mana? Dia kata macam mana? Bagaimanakah ataupun bagaimanakah berkenaan dengan akidah orang yang taklid? Orang yang taklid ni orang yang ikut orang. Bagaimana? Ulama tanya, ulama buat soalan. Bagaimanakah akidah orang yang bertaklid ikut orang? Orang kata Tuhan ada, dia pun ada juga. Orang kata Tuhan sedia, dia pun sedia juga. Ikut orang. Nampak? Ulama buat kajian.
Ingat, kalau kita sebagai ikut orang lagi di segi akidah, ulama dok buat bahas berkenaan dengan iman seorang itu adalah kafir ke tidak. Ulama dok buat bahas. Bahasan sahihnya ataupun tidak. Ulama buat putusan adalah akidah dia itu adalah iman lagi, tetapi iman yang berdosa. Maksudnya mukminun asin, orang yang mukmin berdosa. Jika dia mengaji tauhid, dia kenal Tuhan melalui taklid. Orang mukmin yang berdosa. Ulama buat bahas lagi, kenapa boleh sampai ke dosa dan kenapa tidak dosa? Walaupun dia mukmin juga, walaupun dia belajar juga, tetapi tidak. Ataupun belajar tidak, tak belajar tidak. Macam ni. Nak dikatakan mukmin tidak berdosa. Kita mukmin, mukminah, betul? Nak katakan tidak dosa, Allah Taala bagi telinga, dengar tak? Allah Taala bagi penglihatan, lihat tak? Allah Taala bagi fikiran, fikir tak? Fikir. Allah Taala bagi kaki tangan, boleh bergerak tak? Bergerak. Jika dia tidak mengetahui iktikad kenal Allah dengan tanpa taklid, dia tak ada belajar. Dia tak ada belajar, padahal mata boleh nampak, telinga boleh dengar, lidah boleh cakap, akal boleh fikir. Dia duduk taklid tetapi tidak belajar apa yang nikmat Tuhan bagi masih sihat. Orang inilah dikatakan orang mukmin yang berdosa. Dosa kenapa? Sebab dia tak belajar. Maksudnya dia tak usaha fikir cari di mana patut mengaji. Tu kaedah jawapan tadi. Bermaknanya kita kena nilai lah yang mananya patut kita mengaji, yang mana tak patut kita mengaji. Kalaulah kita tahu dah kata dia tu setakat tu tak boleh membawa kepada kita memahami Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, kita masih mengaji lagi, di situ bermakna berdosa. Sebab akal yang Tuhan bagi kita tak fikir, padahal boleh fikir. Tu seumpamanya macam tu. Nampak rupa dia? Baik. Jika dia, ni tak berdosa. Dia telinga tak dengar. Nampak? Ataupun mata tak nampak. Dia mengaji, tak berdosa. Dia tak mengaji pun tak rasa. Telinga tak dengar, mata tak nampak, tak boleh nak buat apa dah. Itu mukmin juga. Adalah tak berdosa. Ataupun mata nampak, telinga dengar, fikir, boleh fikir, ngaji dengan guru, walaupun guru mursyid ke macam mana ngaji, tetapi duduk taklid sampai ke mati. Orang ni tidak dosa. Tiga darjat keluar masalah tadi. Kita ada mata sekarang, nampak, fikiran ada, boleh fikir, telinga ada, dengar betul, kaki ada, boleh usaha jalan mari, boleh. Tapi dah usaha belum? Dah usaha lagi. Tapi tak boleh pegang pun. Mari masuk lupa, nak balik pun lupa. Gedi bocor. Rasa ya. Masuk belum, tengok hilang. Nampak ya? Hilang tu. Nampaknya orang macam ni tak berdosa. Sebab apa dia? Ulama kata berdosa tadi, walaupun dia taklid sekalipun. Ulama kata tak dosa. Sebab apa dia? Dia main mengaji. Sebab ulama kata tadi dosa dengan sebab dia tidak mengaji. Tapi taklid tu sah dah akidah dia. Tetapi dosa di tempat tak mengaji. Itulah datang kelas hari-hari. Apa? Hari-hari pula ada hari apa ini? Jemaah lupa hari Jumaat dah. Buah anggur tak ada. Lupa hari. Nampak tak kaedah dia? Itu saya tengok seronok. Sebab saya niat nak sampaikan hukum hakam di segi syarak. Nampak ramai, biarlah tak faham pun tak apa, seronok. Hatu ada kaedah dia, seronok. Betul. Ya. Datang nak mengaji. Tak ada marah, ya, betul. Betul. Sebab dia niat dia datang nak mengaji, betul. Niat dia kita tak tahu, main mengaji bab tidur. Kau main mengaji bab. Sebab kita tak boleh sangka buruk dia. Tak boleh. Nampak tak? Nama dia sangka buruk dia, tak boleh. Tak baik. Husnuzon. Pas dia pun sangka baik dengan saya. Tahu ustaz tak marah. Sama adil. Nampak tak? Kalau dia tahu kata ustaz marah masa ngajar tidur, dia tak main pada awal dah. Dia sangka buruk. Nampak?
Ambil baik sama baik. Husnuzon situ tu jelas jawapan dia. Nampak? Kalau sekiranya orang tu dia kata dia nampak dia mengaji dia semua, tapi dia seolah-olah macam mempermainkan hukum Allah. Dipermain. Aku tobat lahum lah, aku lah semua macam. Tobat lahum. Tobat lahum khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasyiya rabbah. Dia main dengan hukum hakam Allah. Betul. Orang-orang buat main-main dengan hukum Allah, ibarat kata orang itu adalah termasuk dalam orang yang dosa besar. Orang termasuk dalam dosa besar, orang yang buat main-main dengan hukum Allah, seperti dia tak takut dengan azab Allah, tak takut dengan seksa Allah. Orang ni dia berdosa besar. Nampak? Buat main-main dengan hukum Allah termasuk dalam hukum dosa besar. Kita kata mengajilah fardu ain. Tabatlahum fiha khalidina fiha abada. Contohnya, tabatlahum, pelik bunyi ayat tu. Saya tambah nampak lebih kurang ayat tu. Nampak? Kata macam tu. Orang ni lah ibarat katanya Allah Taala sudah tutup pintu hati nurani. Kalau suruh belajar dia kata kita tamat dah. Tamat dah. Alhamdulillah. Tapi belum lah, orang kata kita tengok dia bukan macam itu. Tengok dia macam itu. Mungkin mata kita rabun kot. Macam itulah husnuzan lah ya. Mungkin mata kita rabun lah ya. Baiklah, itulah ibaratnya seumpama nah. Boleh. Makna kata kita nak buat cara macam mana? Nak tegur cara lidah pun tak boleh. Cara kasar pun tak boleh. Dengan hati itu sedoeh-doeh iman pun tegur. Tapi wajib kita kena tegur. Jika kita tak tegur, dosa lekat sampai ke mati. Walaupun dia jiran sebelah, kena tegur melalui hati. Maksudnya doa. Boleh? Walaupun suami kita, anak kita, tegur. Kalau tak tegur, tak lepas dosa kita. Dah tegur dah, dia tak nak buat juga, tak nak tunai juga, itu lepas daripada tanggungjawab kita. Tetapi lebih utamanya wali tu, tuan rumah tu lah. Ketua rumah tu lebih utama. Baik? Boleh Boleh baik. Baik, jadi masalahnya kat situ kita patah balik kepadanya apa dianya? Apa dia tadi hilang pergi mana? Banyak selekor. Simpang 4. Tak ada buat tanda, sembok tak ada. Zat Allah Ta'ala ada, betul? Zat Allah Ta'ala ada. Ada dia tu, ada tidak ada mula dan adanya kekal. Zat kita adanya ada dengan mula dan adanya dengan kekal. Baik, ruh tu kekal. Boleh? Itu ialah ibaratnya salah satu daripada tu. Jadi bermaknanya kat sini zat kita dengan zat Allah Ta'ala sama tak? Apa dia? Tak. Baik. Zat Allah Ta'ala ada? Sifat Allah Ta'ala ada? Allah Ta'ala bertempat tak? Bertempat ke tidak? Tidak. Betul? Ya ke tak bertempat? Ya ke? Ya ke? Ya. Alhamdulillah. Baik. Kita bertempat tak? Ada tempat? Mana tempat kita? Mana ni? Cuba tanya. Mana? Sekarang di surau. Mana surau? Ni mana di surau? Air letih. Tamuhil. Mana Tamuhil? Di Batang Kali. Baik, saya buat soalan. Ni tulis Batang Kali tu. Lepas tu tulis pula Tamuhil. Batang Kali ada tak? Boleh ke benda yang sama duduk tempat yang sama? Tak boleh. Nak buat soalan. Saja. Kita bertempat tak? Bertempat. Mana tempat? Contoh kita lah, rumah jauh tak nampak. Kita bertempat tak? Mana tempat kita? Ni. Mana? Duduk ni.
letih sungguh. Macam ni Macam ni tak nampak, macam tak nampak ia dah tu. Muka semua ni kecil-kecil. Semua ni kecil-kecil. Tak ada besar. Baik, macam ni. Tempat kita tu orang tanya di mana? Ingat, kalau kita balik ni, di mana tempat kita? Allahu Rabbi. Jauh, Masya Allah sungguh. Daripada Indonesia. Baik. Jawab kata macam ni. Contoh Ni. Mana tempat ni? Kita ni bertempat tak? Ni kita ni apa panggil zat Zat. Sifat kita kuning. Betul? Boleh Baik. Lepas tu saya tanya, duduk kat mana sekarang ni? Kat tangan. Bertempat tak? Bertempat Ya baik, tepat. Selepas tu sini tempat dia tak? Sini tempat dia tak? Biar betul. Boleh diubah. Sekarang tempat dia kata ni. Tempat apa dia? Sekarang belum. Baik. Letak sini. Mana tempat dia? Tempat dia tu dia. Maksudnya apa dia? Panggil apa dia ni? Kita ni panggil zat atau apa panggil jirim ataupun jisim. Memenuhi tempatnya. Mana tempat dia? Penuh tempat dia sini. Memenuhi tempatnya, penuh tempat dia. Sekadarnya. Amboi tambahnya pula dah. Nak lemak sikit. Mengambil tempatnya. Mengambil tempatnya. Tempat mana? Tempat jirim ni. Mengambil tempatnya. Dia mengambil tempat dia besar mana? Dia mengambil tempat besar tu. Dengan ketiadaan menumpang yang lain. Sekarang ada dia menumpang sini? Sekarang adakah dia menumpang sini? Numpang. Kalaulah kita kata dia menumpang di sini, di sini, barak. Pak kata tak menumpang yang lain. Kata tadi lancar dia dah, kau salah sebut. Salah sebut. Kalau macam tu menumpang yang lain lah. Menumpang kat apa? Yang lain tadi maksudnya tempat yang lain. Apabila dia ada sini, adakah menumpang yang lain? Duduk sini, adakah menumpang yang lain pula? Adakah duduk sini, menumpang yang lain sini? Itu makna yang lain. Faham? Maksudnya, tiada menumpang yang lain. Maksudnya, apabila dia ada sini, dia tak menumpang sini. Apabila dia tak ada sini, pun tak apa, dia duduk sini. Dia tak ada menumpang mana-mana. Di mana-mana saja dia boleh duduk, boleh ada. Itu maksud dia. Boleh faham tak tu? Tetapi kalau sifat tu kena menumpang, mana? Warna kuning. Kalau tak ada kitab, boleh ada tak? Tak boleh. Warna merah. Kalau tak ada kitab, boleh menumpang tak? Boleh ada tak? Tak boleh. Dia kena ada zat dulu, baru ada kuning sifat. Ada zat, baru ada sifat. Ada cili, baru ada pedas. Ada garam, baru ada masin. Ada gula, baru ada manis. Ada soalan, ada jawab. Betul? Ada mula, ada akhir. Wallahu a'lam. Tu. Habis dah tu. Muda awak ada akhir, dah habis tutup. Wallahu a'lam. Dah. Jawab tak sedar, dia kata dah jawab. Wallahu a'lam, dah habis dah. Cukup dah tu. Boleh tanya pula. Sembahyang. Apa dia mayang tu? Bahasa apa tu? Raja. Baik, semayang. Kita anak kampung, anak ladang, tak faham bahasa dia. Apanya duduk di atas aras? Betul. Baik. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Betul tak tu? Adakah Allah Taala duduk di atas aras? Buat soalan. Tu nak tahu. Sudah. Sebab saya kena tahu balik kata kita tu setakat mana. Baru kita nak bagi jawapan tu setakat mana. Tu kaedah dia. Itu termasuk dalam apa dia? Sunnah muamalatun. Saya nak kaji. Macam mana saya nak bagi mudah faham. Tu cara dia. Kalau lah kata Allah Ta'ala duduk di atas arash. Ar-Rahmanu ala arshdi. Asyistawa. Betul?
arsy. Jadi bermakna kalaulah kita katalah Allah Ta'ala duduk di atas arasy, katakan kata buat fardu takdir saja. Kalau Allah Ta'ala ada di atas arasy, di atas tu bermaknanya suatu. Boleh faham tak? Di atas itu dia adalah itu suatu. Nak tanya suatu itu apa? Arasy. Betul? Katakanlah arasy. Apabila suatu tu dinamakan arasy, nak tanya, kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu duduk di atas arasy, apa duduk macam mana? Nampak? Duduk macam mana? Takkan bahasa duduk itu termasuk dalam makhluk. Ambil kalimah dulu, ambil kalimah biar jelas-jelas dulu. Duduk itu dibahasakan kepada makhluk. Apabila kita pergi kata Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy, pas mana kita bahas tadi Allah Ta'alanya satu zat, satu sifat, satu af'al, ada zat, ada sifat, ada af'al, ada Allah Ta'ala itu tak seperti kita. Zat kita ada, zat Allah Ta'ala ada, tak seperti. Kalaulah kata Allah Ta'ala duduk, makna kata kita duduk tak? Seperti kita. Itu bukan ada zat seperti dah tu. Nampak? Bermaknanya duduk di situ bukan makna duduk sila, duduk tasyhud, duduk istirahat, duduk unjuk seperti kita sekarang ni lengah tu nak balik. Nampak tak tu? Bukan seperti itu. Ibarat maksud situ ialah kena kepada pentadbiran. Nampak? Kuasa mengatasi tiap-tiap yang ada di atas makhluk. Itu makna kata di atas dia, bawah dijadikan oleh dia. Nampak? Bermaknanya gerak-geri daripada awal dunia sampai ke akhir dunia, dialah yang pentadbir. Itu makna di atas, makna pemerintah. Nampak tu maksudnya? Maksudnya di atas arsy, di atas merintahnya Allah. Bukan maksudnya duduk di atas tu. Kalau kita pakai ayat duduk di atas, kepada orang awam akan keliru kalau jika kita tak tafsir. Kalau kita tafsir duduk di atas arasy dengan makna di atas pemerintahnya. Sebab apa dia? Ayat itu ulama dak buat bahas adalah ayat mutasyabihat. Kita dok ngaji dalam penawar bagi hati ialah berkaitan dengan ayat syubhat. Syubhat itu adalah mutasyabihat. Benda-benda yang syubhat tak dikatakan haram, tak dikatakan halal. Apabila katakan halal, bukan syubhat. Bila kata yang haram, bukan syubhat. Bila tak dikatakan halal, tak dikatakan haram, itu adalah syubhat. Jadi ayat tu timbul lagi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah ayat itu syubhat. Seperti contoh makanan. Bolehkah kita nak kata ayat tu Allah Ta'ala duduk di atas arasy? Tak boleh. Sebab itu menyerupai, syubhat menyerupai dengan makhluk. Duduk itu dah salah dah kita bercakap. Kalaulah dari segi orang awam tak mengapa. Di segi ulama wali dia tak cakap dah. Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala merintah. Terjemah macam tu. Kalaulah dari segi zaman-zaman dulu, zaman Nabi, dia tak takwil lah. Dia terus katanya itu ikut kehendak Allah. Nampak? Zaman Nabi dulu. Apa panggil ulama mutakaddimin. Ulama apa? Ulama mutakaddimin. Mana ulama mutakaddimin nak dikirakan? Sahabat, orang yang mengikut sahabat, orang yang mengikut ke atas kawan sahabat. Itu panggil ulama mutakaddimin, ulama dahulu. Kalau ulama mutaakhirin, ulama selepas daripada tu sampai ke sekarang. Ulama sekaranglah dia mentakwilkan ayat itu adalah ayat mutasyabihat. Sebelum tu dia tak takwil mutasyabihat. Sebab pada zaman tu orang sepak dengan Nabi, sepak dengan sahabat, masih kuat lagi akidah. Bila masuk ke lama, akidah lari. Bila akidah lari, ulama mustahak kepada tafsirkan ayat, tiap-tiap ayat dalam Al-Quran yang mutasyabihat, yang mana ulama mampu atas dasarnya tak nak baginya orang yang pegang ahli sunnah tadi tu lari daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak nak bagi menyerupai mananya Allah Ta'ala ada tangan. Apa makna tangan? Yadullahu fawqa aydihim. Allah Ta'ala ada muka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Ta'ala kekal muka dia. Macam mana muka? Nah tu ulama tafsir. Muka bermakna zat Allah. Tangan Allah ibarat kekuasaan makhluk itu di tangan Allah. Tu maksud dia. Tafsirkan ayat mutasyabihat.
Maksudnya kekuasaan ada di Allah. Nampak rupa dia? Boleh ha? Itu Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Daripada awal kita tadi sampai sekarang Allah Taala merentah bagi kita lupa sekarang. Nampak? Lupa apa ni? Lupa dah jam dah habis. Tapi ilmu tetap kekal. Betul? Nah tu lah. Boleh eh? Itu makna kata soalan tu. Terima kasih banyak-banyak kami ikutnya nak kitab dia tu ibarat hurai berkenaan Ar-Rahman Ar-Istawa tu tebal. Pendapat ulama-ulama dah bagi semua tu ayat tu mutasyabihat. Bukan duduk di atas kursi. Tak ada. Boleh tu kita nak faham makna kata berkenaan dengan ayat Ar-Rahman Ar-Istawa. Ulama dah banyak cerita dia. Tak ada yang mengatakan apa dia ayat tu duduk di atas aras. Itu ulama akidah ahli sunnah wal jamaah. Hak lain ahli sunnah wal jamaah kita tak bahas. Tu. Cuba dulu ya. Baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tu bertempat. Allah Taala tidak bertempat. فإنك غافر الذنب العظيم